ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hajah Nun Ismail selaku pengerusi kuliah duha kita untuk pada pagi ini. Seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu, penonton pendengar kuliah SPAQ yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua pada pagi ini? Mudah-mudahan bukan hanya kesihatan fizikal, bukan hanya kesihatan mental, bukan hanya kesihatan emosi, tetapi kita mengharapkan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kesihatan, kekuatan, kerahmatan kepada kekuatan iman, kekuatan untuk kita melakukan ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita melihat kepada anugerah Allah Ta'ala tentang dunia dan segala apa yang kita lihat pada hari ini, sudah pasti hampir semua manusia memiliki ataupun memperolehinya. Sebutlah tentang harta, sebutlah tentang makanan, jawatan pangkat, wang ringgit dan sebagainya. Semua diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Tetapi apabila kita bercakap tentang iman, petunjuk, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya ialah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk dan hamba-hambanya yang tertentu sahaja. Mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia dan bertuah ini, kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu seumpama ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada taman-taman syurga Allah di dunia. Mengiringi bersama dengan majlis ini ialah kurniaan kekuatan iman, rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan penyuburan yang kita lakukan dalam konteks ilmu sehingga mengukuhkan iman, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ianya satu bekal yang cukup ampuh dan berharga dalam kita menelusuri kehidupan dunia ini dengan orang kata senjata yang begitu ampuh, yakni iman. Bukan Aiman ya. Kalau tanya Aiman, kawan kita belum tentu selamat lagi. Minta maaf kalau ada nama Aiman ya. Sebagai bentuk analogi yang mudah kita faham. Tetapi hari ini, dalam kita berhadapan dengan mihnah dan tribulasi, dalam kita berhadapan dengan ujian, dalam kita berhadapan dengan fitnah yang cukup banyak hari ini. Ya. Fitnah ni jangan kita salah faham tentang bercakap satu benda fitnah, satu perkara yang tidak betul terhadap orang lain. Fitnah dalam konteks kehidupan kita pada hari ini ialah ujian. Ujian kehidupan dan kematian. Yang kita baca di akhir solat kita tu jangan lupa. Diulang-ulang sebelum kita memberi salam. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Pertama kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala ialah, ya Allah, lindungi aku ini daripada kekufuran. Itu kita minta lindung. Minta berlindung. Sama ada kufur kepada nikmat ataupun kufur berkaitan dengan akidah. Dan juga kita minta berlindung yang kedua ialah daripada kefakiran. Yang pertama ialah kufur berkait dengan iman. Yang kedua ialah kita minta daripada jatuh miskin, daripada kurang harta, daripada kemiskinan. Kita juga minta berlindung kepada Allah.
Mungkin kita bimbang bila kita diuji dengan kepayahan, maka kita akan masuk lembah dan perangkap syaitan dan juga kejahatan yang dibuat oleh manusia. Sehingga ada orang sanggup menggadaikan maruah diri agama kerana mungkin diuji dengan sedikit kemiskinan. Kalau kita takut pada Allah, kita takut dengan kemiskinan itu menjadikan kita menjadi hamba yang ingkar kepada Allah, kita minta berlindung. Yang seterusnya kita minta berlindung sebagai salam apa dia? Ya Allah, a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri wa adzabin nar. Minta dijauhkan dua perkara lagi, iaitu daripada azab kubur dan juga azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua. Bayangkan sahabat Nabi, bahkan menantu Nabi yang Nabi sayangi, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman satu-satunya manusia di atas dunia yang mana Nabi mengahwini dengan dua orang puterinya sehingga mendapat gelaran lelaki yang memiliki dua cahaya. Tidak ada dalam mana-mana di dunia ini seorang lelaki yang seorang Nabi itu mengahwinkan dua puterinya kepada seorang lelaki, melainkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Uthman ini khalifah Islam yang keempat ataupun yang ketiga, sudah pun dijanjikan di antara 10 orang yang dijamin tempatnya di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu hari ketika berjalan di kawasan perkuburan, tiba-tiba Sayyidina Uthman menangis teresak-esak. Lantas ditanya oleh para sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis di kawasan kubur ini sedangkan tempatmu sudah pun terjamin di syurga oleh Allah dan juga Rasulnya?" Kata Sayyidina Uthman, "Ya, aku mendengar tentang hadis itu, bahawa tempat aku akan selamat di syurga. Tetapi aku tak pernah dengar lagi jaminan daripada Allah dan Nabi bahawa aku akan selamat daripada azab kubur." Allahu Akbar. Betapa bimbangnya sahabat ini, sesuatu perkara pada kita, orang dah sedia jamin syurga, walau apa ujian pun yang ada sebelum daripada itu, tidak menjadi satu apa-apa bebanan kepada kita mungkin. Tetapi bagaimana seorang sahabat, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang beriman, melintas kawasan kubur, dia menangis mengenangkan bagaimana nasibnya. Sebab itu kita minta berlindung dalam doa kita. Sebab Nabi, satu kali Nabi lalu di kawasan kubur, Nabi kata, sesungguhnya ada dua orang sedang diazab di kubur ini. Seorang yang membasuh kencing yang tidak bersih. Tengok, perkara kecil saja boleh kena azab kubur. Apatah lagi perkara-perkara yang lain. Kalau perkara yang begitu kecil, seperti tidak sempurna membersihkan selepas pergi ke bilik air, pun boleh menjadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Dan Nabi kata yang kedua yang diazab di kubur ini ialah orang yang melakukan namimah, orang yang menjadi batu api, orang yang suka memporak-perandakan di kalangan orang Islam dengan memberikan bisikan-bisikan, orang yang memberikan cemohan-cemohan, orang yang menaburkan fitnah supaya perpecahan, pertelingkahan di kalangan orang Islam semakin berleluasa. Ini juga di antara sebab seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi kita minta dalam akhir solat kita, tuan-tuan? Ialah kita minta berlindung daripada, aku minta berlindung, wa a'udzubika minal fitnah mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta juga berlindung daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Ya? Minta berlindung. Dunia hari ini penuh dengan fitnah. Sehingga Nabi kata, nanti fitnah akan datang seperti potongan malam. Potongan malam. Datang fitnah ni malam, maksudnya gelap. Kita tak perasan. Kita termasuk terkena fitnah itu. Sehingga Nabi kata, orang yang berjalan, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Kan? Dia datang fitnah ni gelap malam. Gelap malam sampai kita kadang-kadang tak sedar. Dia datang menimpa kepada umat, menimpa kepada diri kita sendiri. Kita bimbang kita masuk dalam fitnah itu. Kadang-kadang kita merasakan kita rasa seronok dan tenang padanya, boleh jadi juga fitnah. Boleh jadi juga dia fitnah. Kerana harta, keluarga, apa lagi?
dunia dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita harap dia bukan jadi fitnah, bahkan dia menjadi sebahagian daripada peluang fursah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan harta, dengan umur, dengan ilmu, dengan rezeki yang Allah Subhanahu, dengan masa yang Allah Taala berikan kepada kita, dia menjadi sebahagian daripada ruang untuk kita mengisi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kita minta, ya Allah, jauhkan kami daripada kejahatan dan fitnahnya Masih Dajjal. Daripada fitnah dan Dajjal. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mereka yang mungkin dalam setiap solat mereka belum lagi mengamalkan doa ini, jadi mohon di kalangan kita untuk mencari doa ini dan jadikan ini sebagai satu amalan yang tidak akan pernah dia akan ditinggalkan. Mudah-mudahan doa itu di akhir solat kita, selain daripada doa-doa yang lain, menjadikan diri kita ini dibentengi, dijaga, dipelihara oleh Allah tentang iman kita, tentang rezeki kita, tentang kehidupan di dunia kita sehingga kematian kita, dan juga fitnah yang paling besar yang akan menimpa manusia itu sendiri. Baik, jemaah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah sikitlah insya-Allah ya, supaya kita boleh energize iman kita kan. Setiap hari kita bertanya khabar tentang mental kita, fizikal kita, emosi kita. Kadang-kadang ada orang emosi juga tak stabil, tapi lebih kita mimbangi sekiranya iman kita yang goyah. Iman kita yang goyah, dia menjadi serapuh seperti keropok kan, bila dipegang hancur begitu saja. Kita nak iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga kita boleh bangun di awal malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bangkit sembahyang di masjid di waktu subuh berjemaah. Kita boleh bangkit untuk mengeluarkan harta walaupun rasa berat. Kita boleh bangkit untuk pergi buka komputer untuk menadah ilmu daripada asatizah. Masa demi masa, tenaga demi tenaga digunakan. Semuanya itu digunakan pada jalan mendapat redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jemaah, pendengar yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung sesi kuliah kita tentang kitab Adabul Mufrad. Masih lagi berkisar berkait tentang bagaimana pentingnya untuk kita melakukan kebaikan, ihsan, kebaktian kepada kedua ibu bapa kita. Dan pada pagi ini tajuk ini cukup menarik juga. Kalau tengok pada poin yang ke-24, iaitu kita berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Dan tuan yang dirahmati Allah, pada minggu-minggu yang lalu kita bahaskan bagaimana betapa pentingnya kita melakukan ketaatan kepada orang tua kita ini, sehingga kan apa jua kelemahan, apa jua kekurangan, bahkan mungkin kita sebut sebagai keburukan dan mungkin kejahatan, tidak menjadi alasan untuk kita melakukan kemungkaran ataupun sesuatu perkara kederhakaan terhadap mereka, sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan emosi, sama ada dengan memek muka, ataupun mungkin dalam hati kita. Selemah-lemah iman orang beriman ialah mendoakan. Nampak satu benda yang mungkar, dia tak boleh doa pun doa untuk mendapat kebaikan, supaya Allah berilah petunjuk dan hidayah kepada mereka, supaya Allah berikan kebaikan kepada mereka, berilah petunjuk untuk mereka lembut hatinya untuk menerima agama Allah ini, kan baik. Di sebalik kita mencemuh, apatah lagi kita melaknat. Bahkan perkara ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bagaimana Allah Taala menggunakan laras-laras bahasa yang begitu indah dalam Al-Quran terhadap orang-orang beriman. Allah menggunakan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, ataupun wahai di kalangan hamba-hambaku. Kan Allah menggunakan hamba ni lagi. Satu perkataan yang sangat lunak, yang sangat baik. Kerana manusia memiliki hati. Sekiranya kita berbicara dan bercakap kepada mereka dengan laras bahasa yang baik, walaupun kita mungkin orang yang salah, tetapi apabila kita ditegur dengan laras bahasa yang baik, tidakkah hati yang fitrahnya ke arah kebaikan
mereka akan cenderung untuk sekurang-kurangnya mendengar, sekurang-kurangnya untuk menghayati setiap butir perkataan yang keluar seumpama air yang jernih, yang keluar dengan tenang, ataupun air sungai yang mengalir dengan tenang, yang akhirnya akan menusuk masuk dalam hati yang sejuk, sehingga kita memperolehi ketenangan padanya. Bayangkan bagaimana dahsyatnya Fir'aun, sehingga mengakunya dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk berbicara dengan bahasa, Allah kata, layyinan faqula lahu kalaman layyinan. Berkatalah kedua kamu kepada Fir'aun itu dengan bahasa yang lemah lembut. Subhanallah. Orang yang sudah mengaku dirinya Tuhan, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi ruang untuknya bertaubat. Kalau kita berlogik fikirlah, manusia sejahat itu dah mengaku Tuhan. Sebaiknya Tuhan terus hapuskan dia. Matikan dia masuk neraka. Akal jahat kita akan berbicara sebegitu. Tetapi tidak Allah. Allah masih bagi ruang kepadanya. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun. Bercakaplah kepada la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Mungkin dia akan ingat Allah Rabbi. Tengok. Dan juga mungkin dia akan takut apa yang kamu ucapkan. Berulang-ulang kali lagi. Musa AS menunjukkan kuasa tongkatnya. Musa menunjukkan berdoa kepada Allah sehingga turun hujan ketika Mesir diuji dengan kemarau yang panjang. Kemudian diuji lagi, dipanggil lagi kepadanya. Sehingga melihat Nabi Musa AS membelah lautnya. Masih lagi tidak beriman. Sehingga saat apabila dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mengucapkan, aku beriman kepadamu ya Allah. Saat itu tidak ada gunanya lagi ketika nyawanya sudah pun berada di hujung halqum ataupun dirinya. Baik, sebelum saya teruskan, saya lihat soalan ada yang ingin bertanya ya. Saf sawir ke? Silakan sekiranya ada sebelum saya sambung. Ataupun hanya lambaian mesra untuk semua. Ya? Mungkin kita salah tekan kot Ustaz. Betul, lambaian mesra tu. Okay, saya dapat saya balas lambaian tu insyaAllah. Baik. Para tetamu, penonton, pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bayangkan manusia yang sebegitu rupa dahsyatnya kesyirikannya, lawannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi, Allah berbicara begitu sekali kan, sehingga Allah kata, wahai hamba-hambaku, dalam satu surah Az-Zumar, tak silap saya, Allah kata apa? Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka itu yang melampau dalam melakukan dosa kepada Allah, israf, la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka, jangan berputus asa dengan rahmatku. Subhanallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala itulah kita mesti memandang makhluk Allah Ta'ala di kalangan manusia, orang beriman dan manusia selain itu juga dengan pandangan yang penuh dengan kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah turunkan Islam ini kepada engkau Muhammad. Rahmat untuk siapa? Bukan untuk bangsa Arab engkau saja wahai Muhammad. Tetapi untuk siapa? Untuk sekalian alam. Kita tengok orang bukan Islam kat Malaysia, dia rajin kerja, dia baik. Ya Allah, kita kata alangkah baiknya Islam ini ada pada dia. Kan? Kita doakan ya Allah beri rahmat, petunjuk. Mana tahu? Hidayah Allah ni ada dua. Hidayatul taufiq, hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu daripada Allah. Hidayah al-irsyad itu daripada kita. Kan? Mungkin hidayah taufik Allah pada dia itu jadi baik. Tunggu sikit je. Seumpama kita yang akan menjentiknya. Saya nak kongsi sikit satu berita tentang iman ni tuan-tuan. Sikit ya, minta maaf ya. Di fakulti saya ada seorang pensyarah daripada Serbia. Bukan Bosnia ni, Serbia yang ada pernah konflik tahun 90 dulu pernah bunuh orang Islam. Dia doktorate dalam bidang history. 2 bulan yang lalu kami menerima berita yang sangat gembira. Namanya Dr. Ivana. Kan? Mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepanjang 4 tahun dia bertugas di UPSI ni, kami berulang-ulang kali menceritakan tentang keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana konflik Israel-Palestin tengah memuncak baru-baru ini, sehabis kami pulang daripada satu kursus di Kuantan, tuan-tuan masih ingat masa saya ada kita buat satu kuliah dalam kereta, saat itu kami sedang berkursus. Bila pulang daripada kursus, kami menerima berita yang sangat gembira daripada Dr. Ivana ini mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan?
Tidak apa yang paling mengembirakan kita apabila seorang yang baik, seorang yang berintelektual, seorang yang datang dari tempat yang dulunya pernah membantai, membunuh, memperkosa kepada rakyat-rakyat umat Islam di Bosnia, hari ini dia mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hari ini namanya dipanggil Dr. Maryam Ivana. Kan? Satu perkara yang baik. Mudah-mudahan di kalangan kita menjadi orang yang ada saham-sahamnya yang menyeru kepada Islam. Kita yang belajar ni, kuliah ini, kita akan menceritakan kebaikan. Bukan kita bercakap, wahai kamu orang kafir, kamu semua ini akan menjadi batu-batu api neraka. Ya Allah. Memang benar ada hadis itu, tetapi bukan itu yang dianjurkan oleh Islam. Bukan itu dianjurkan oleh Islam. Untuk kita mengungkapkan kalimah-kalimah yang semakin menjauhkan dia daripada Islam dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitulah arahan, saranan Islam kepada kita, begitulah kita mengucapkan kalimah kepada di kalangan orang Islam di kalangan kita. Yang mungkin ada iman mereka itu senipis, mungkin bulu yang ada di udara. Tetapi selagi mana ada senipis iman begitu, kalau ianya dipupuk untuk keluarga dan anak-anak kita, berbicara atas dasar iman kepada Allah, pada isteri dan anak-anak kita dan juga suami kita, nescaya mereka ini akan subur imannya. Kita tuangkan air yang baik, baja yang baik. Bukan kita melempari mereka dengan apatah lagi najis ataupun batu ataupun perkataan-perkataan yang dihamburkan dengan gelaran-gelaran yang tidak enak untuk didengar. Bahkan kejian-kejian, makian, na'udzubillah, sudah tentu perkara yang tidak akan memberi manfaatnya. Satu, mungkin dia tidak akan dapat mesej Islam yang disampaikan kepada mereka. Yang kedua, dia akan membenci bukan hanya pada Islam, bahkan mulut kita sendiri akan dibencinya kerana dia akan tengok setiap kali engkau berbicara, engkau akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dalam soal kita berbuat baik pada ibu bapa kita. Yang buat baik pada ibu bapa. Walaupun pada minggu lepas ada persoalan, kan? Adakah boleh kita bersama adik-beradik kita, kalau berbincang soal tentang untuk kebaikan, tidak ada masalah. Mak kita ni susah nak semayang contohnya. Macam mana kita nak buat dia supaya senang semayang? Itu tak apa. Kan? Jangan kita mengumpat satu benda yang tak baik, kan? Dia kata tak elok betul mak kita tu, ya. Ada ke perangai macam tu? Jangan ada sikap sebegitu, kan? Tetapi kalau sesama anak-anak berbincang, dia kata, kita rasa baik kita bawa mak kita pergi beribadat umrah sama-sama. Itu bagus. Kau bagi duit 1,000, aku keluar 1,000, nanti abang-abang kita bagi duit belanja untuk makan kat sana. Kan menarik itu, kan? Kita berbicara dan berbincang tentang kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Berbincang bagaimana ingin berbakti. Bukan berbincang mengumpat tentang bagaimana untuk memburukkan ataupun bercakap perkara yang tidak baik terhadap mereka. Yang dianjurkan untuk apa? Dia kata, mak kita dulu susah. Bayangkan. Kan? Ada seorang adik kata cakap kat kakak, aku rasa nak suruh mak jaga anak aku lah. Minta maaf guna bahasa ni, bahasa kampung kita biasa, kan? Kau ni, mak kita dulu dah susah dah habis dah zaman dia dengan suara anak. Kau pergi hantar buat apa? Ini backing dia. Kan? Mempertahankan. Sepatutnya kau tu pergi ambil mak kau jaga mak. Salah terbalik tu. Ini kau nak suruh hantar anak kau suruh mak jaga. Itu dah terbalik tu. Ni betul lah kata hadis Nabi ni. Nanti di akhir zaman, ibu-ibu yang akan melahirkan tuan-tuannya. Kan? Berbicara begitu. Biarlah selemah mana pun, sekurang mana pun yang dimiliki oleh kedua dan bapa kita, kita tidak akan sesekali untuk saya pun ada pengalaman sendiri, saya cerita kat tuan-tuan, ya. Saya dah cerita tuan dulu, mungkin jadi sebagai satu aktibat. Mak saya sendiri, kami yang ada 5-6 adik-beradik di Kuala Lumpur ni, kita tahu dah, mak ayah kita ni hati dia dah ada cenderung dah ke rumah siapa nak pergi. Betul tak? Itu tak boleh kita nafikan. Itu hati mereka. Saya pun seketika dulu, seolah-olah rasa macam terasa hati. Kita anak terasa hati, bahaya ni. Kenapa mak tak datang rumah kita? Kenapa setiap kali kadang-kadang saya ambil di airport, tapi suruh hantar rumah anak yang lain? Kan? Pelik tu. Kan? Betul tak? Sebab orang tua ni dia ada hati kecenderungan dia. Kerana daripada kecil lagi, hati dia suka, tak boleh kita nak elak. Manusia ni begitulah. Kerana yang paling adil ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah anjurkan kita untuk berlaku adil. Kerana itu lebih dekat dengan takwa. I'dilu fa innahu aqrabu lit-taqwa. Allah kata berlaku adil lah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Tapi saya berbicara dengan mak. Kata, mak,
mak datang KL seminggu. Anak-anak mak ada 6 orang di KL, mak. Apa salahnya? Okeylah, hari pertama mak sampai, mak pergilah rumah kakak ni, yang mak suka ni. Kan? Contohnya lah. Nanti 2 hari, mak pergi rumah kakak yang ni. Yang ni. Kita sebut ulang-ulang. Dan kita jumpa kakak lain pun kata, kita doakanlah. Tengok, bahasa kita doakanlah. Bukan kita akan katakan, apa punya, tak bagus orang tua ni. Jangan. Kan? Itu hati mereka. Macam dia suka datang ke kedai, dia kata, boleh tak bawa mak kedai ni? Kita kata, ya Allah, kedai tu. Kita kan? Kedai tu, dia tak sedap langsung. Kita tahu, mak kita suka ke benda-benda yang masin-masin. Macam mana? Tapi kita tak ada kontrol lah. Kan? Bukan benda haram pun. Lainlah kalau benda yang memang haram, jelas kan, kedai maksiat dan sebagainya. Kita belum nasihati mereka. Ini tempat yang dia suka. Mak rasa nak makan tempat ni lah. Kita minggu lepas dah pergi dah. Dia nak pergi. Usahakan seminggu sekali. Kalau katakan setiap hari dia ingin pergi tempat yang sama, menjadi tanggungjawab kita untuk pergi. Bayangkan dulu masa kita kecil. Kita menarik kainnya, bajunya ketika dia sedang membasuh kain. Dia sanggup memberhentikan pekerjaannya di rumah. Semata-mata melayani kita, ajak bermain dengannya. Untuk memberi sesuatu benda yang kita cintai. Tuan yang dirahmati Allah, saya nak share sikit. Mak saya kehilangan adik bongsu saya. Kisah yang benar. Ketika sedang basuh kain, adik bongsu saya minta pergi ke kedai. Masa tu basuh di telaga, tidak ada air pipe seperti biasa, tuan-tuan. Qaddarallahu ma syaa. Apa yang Allah takdirkan. Nak jadikan cerita, mak saya ikut kemahuan adik ini, pergi ke kedai, dilanggar oleh kereta. Akhirnya adik bongsu saya umurnya 4 tahun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kecederaan yang teruk di kepalanya. Tapi mak saya sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah, walaupun kecederaannya juga teruk, dilanggar oleh kereta di saat ingin menunaikan kehendak seorang anak. Subhanallah. Tapi bagaimana kita pada hari ini yang mungkin ibu kita ataupun ayah kita meminta sesuatu benda yang memang boleh kita usahakan sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana iman kita berbicara dan menjawabnya. Sama ada lisan kita akan mengatakan, ya, segera akan kita tunaikan. Ataupun sebaliknya. Bagaimana kisah yang kita ulangi? Uwais Qarni. Satu benda yang mustahil. Mungkin kita melihat orang yang miskin, jauh daripada Mekah. Menyatakan hasratnya untuk menunaikan haji. Untuk menuju ke Makkahul Mukarramah. Dia tidak mengatakan tidak. Dia akan berusaha dengan apa jua jalan sekalipun untuk menunaikan hak, untuk menunaikan kehendak, menunaikan kewajipan sebenarnya sebagai seorang anak kepada ibunya yang tua. Subhanallah. Dia berlatih mengendong lembu, daripada anak lembu menjadi seekor lembu yang besar selama 8 bulan. Sehingga besar lembu itu sehingga bengkok tubuh badannya, sehingga dicercir dia anggap manusia seorang yang gila. Mengangkat, berlatih bawa lembu di atas bukit. Tetapi itulah anugerah harga yang perlu dibayar oleh seorang anak sehingga dia menjadi manusia yang tidak dikenali di dunia tetapi terkenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di langit, insya-Allah. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, kita tengok, kita baca dalam perenggan ini, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata Israel telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Simak dan Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas, dia berkata telah turun 4 ayat Al-Quran yang ditujukan kepada saya. Ketika itu ibuku bersumpah akan melakukan mogok makan dan minum hingga aku meninggalkan Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Apa maksudnya? Surah Luqman ayat ke-15. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan Allah dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikut keduanya dan gaulah keduanya di dunia dengan baik. Subhanallah. Kan? Jika kalau mak ayah suruh kita syirikkan kepada Allah, jangan ikut. Betul, itu larangan. Tetapi tengok ayat yang di hujung, di akhirnya Allah kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sebelumnya Allah kata fala tuti'huma. Jangan kamu taat kalau disuruh syirik kepada Allah. Jangan. Tetapi tengok ayat yang Allah tutup di hujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dekatlah
buatlah baik kepada mereka di dunia ini dengan kebaikan yang sungguh baik. Sedangkan ayat kedua kisah adalah satu ketika aku mengambil sebuah pedang yang membuatkan aku tertarik. Pedang itu merupakan harta rampasan perang sebelum dibagi oleh Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berilah pedang ini kepadaku. Lalu turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu tentang rampasan harta, rampasan perang. Ayat ketiga kisahnya adalah satu ketika aku sakit, di mana Nabi SAW menjengukku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin membahagikan hartaku. Apakah aku boleh mewasiatkan separuhnya? Beliau menjawab, tidak. Lalu aku berkata, bagaimana kalau 1/3? Beliau diam. Tapi setelah itu adalah ketika aku minum khamar bersama orang Ansar, tiba-tiba salah seorang di antara mereka memukul hidungku ketika berada di Luhail Jamal, satu tempat yang menuju ke Mekah. Lalu aku mendatangi Nabi. Ketika itulah Allah menurunkan ayat larangan minum tentang khamar ataupun arak. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kisah ini panjang, berkaitan dengan Mus'ab. Tuan-tuan ingat kisah ketika mana Mus'ab yang mengikut Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Bagaimana dia merupakan seorang anak yang kaya. Anak yang kaya Mus'ab ini, kan? Sehingga kalau sebagian sahabat mengatakan, bila kami lalu di satu simpang, kami mendapati satu bau minyak wangi yang tahu mahal harganya. Harum baunya. Sudah tentulah yang hanya dipakai oleh Mus'ab, seorang anak yang kaya. Macam kita mungkinlah pakai minyak atar yang murah, kan? 5 rial, 10 rial, kan? Tapi Mus'ab ini pemakai bau wangian, perfume yang mahal harganya kerana anak orang kaya. Kalau dari segi pakaiannya, jubahnya dia import. Kain wool, kan? Biasa orang mungkin pakai di bekas saja, kain biasa. Tetapi dia memakai jubah pakaian yang mahal harganya kerana orang kaya. Ketika mana dia meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah air dan keluarganya, dia telah pun diancam oleh ibunya sendiri. Mus'ab, kalau kau pergi ikut Rasulullah Muhammad itu, kau telah dapat harta. Tetapi iman yang berbicara. Dia takkan taat kepada ibunya. Pada saat itu, kerana soal antara Allah dan juga Rasul, dia mendahulukan Allah dan juga Rasul. Allah dan juga Rasul. Sehingga bila sampai ke Madinah, Nabi SAW menangis melihat apabila dia bersolat bersama Nabi di Masjid Nabawi, jubahnya bertampar-tampar dengan koyak. Sedangkan di Makkah, dia merupakan seorang anak jutawan, hartawan yang sangat kaya. Memakai jubah yang mahal, memakai wangian yang sangat harum. Tetapi Nabi mendapati Mus'ab menjadi manusia yang begitu miskin kerana memilih Allah dan juga Rasulnya. Subhanallah. Lebih menyedihkan Nabi SAW ketika Mus'ab menjadi pemegang panji tentera Islam di perang Uhud. Nabi mendapati tangannya dipotong. Dia mendakap bendera ataupun panji Islam dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya dipotong. Dan akhirnya dia dibunuh. Kemudian dia menjadi syahid dalam sebahagian 70 tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud. Ketika mana Nabi SAW ingin menutup bahagian kepalanya, maka ternampaklah akan kakinya. Ketika Nabi ingin menutup kakinya, maka terselahlah bahagian kepalanya. Subhanallah. Pada pilihan kita di atas dunia, semenjak dia berpindah ke Madinah, dia menjadi manusia yang begitu miskin, seperti mana mungkin Uwais bin Qarni. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi sebahagian ahli-ahli syurga Allah. Bahkan ketika awal mulanya dia sampai di Madinah, telah mengutus beberapa orang kafir kepada sahabat Nabi di Madinah mengatakan, wahai Mus'ab, sesungguhnya ibumu telah keluar memboikot, tunjuk perasaan, keluar rumah, berjemur di tengah panas, tidak akan masuk ke dalam rumah selagi mana engkau tidak balik semula ke Mekah. Setelah mak dia ugut dengan harta, tak jalan juga, dia ikut Nabi juga. Kerana dia tak nak kembali kepada kekufuran. Dia ingin terus kekal dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah menyakiti isterinya, kepada emaknya. Bahkan ketika mula dia ditipu oleh 2 orang utusan yang mengatakan bahawa maknya telah pun keluar duduk di tengah panas, tidak akan masuk dalam rumah. Sekiranya tidak kembali ke Mekah, dia hampir-hampir tertipu. Dia hampir setengah jalan dah pergi ikut. Akhirnya Zibrayat menyatakan dia sempat lari semula ke Madinah setelah mendapati berita itu hanya satu berita palsu yang direka-reka oleh musuh-musuh Islam kerana ingin membunuhnya di pertengahan jalan. Lihatlah bagaimana seorang yang
beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, tetapi apabila dengar tentang ibunya yang masih syirik, ibunya yang masih kafir, tentang perasaan kesihatan ibunya, dia sanggup percaya dan pergi. Menunjukkan bahawa kalaulah seorang ibu bapa kita itu masih lagi kafir, tetapi kita disuruh untuk mentaati mereka. Lupakah kita tentang kita seorang sahabat Nabi juga yang salah seorang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama ialah namanya bin sahabat Abu Bakar Umar itu, siapa namanya? Allahumma salli Muhammad, datang pula. Berjarrah. Saya lupa namanya. Yang Allah rakamkan dalam surah Al-Mumtahanah. Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang bagaimana dalam peperangan Badar dia bertemu dengan ayahnya. Dalam peperangan Badar, seorang sahabat Nabi dia bertemu dengan ayahnya. Kerana dalam peperangan Badar ini pertembungan di antara bukan hanya orang Islam dan orang musyrikin Mekah, tetapi juga pertembungan di antara ahli keluarga yang beriman dan juga yang kufur kepada Allah. Seorang yang adil. Seorang yang adil ni, sahabat Nabi. Allahu Rabbi, saya tak datang nama dia. Tuan-tuan tolong ingatkan saya nanti ya. Kadang Abu Ubaidah Ustaz. Betul. Jazakillah khair. Saya ingat yang belakang dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini seorang yang Nabi katakan seorang yang pemegang amanah umat ini akhir zaman. Orang yang sangat adil, orang yang sangat amanah. Dan dirakamkan Allah dalam Quran bila dia bertemu dengan ayahnya yang kafir. Kita menjangkakan kalau dalam peperangan itu, saya tentu dia akan mengelak untuk bertemu ayahnya. Tapi ayah dia memburunya dalam peperangan itu. Sehingga mengejarnya. Bayangkan, dia cuba melari. Kerana peperangan sudah tentu akan bertembung dan akan berlaku pembunuhan. Tetapi sebagai seorang anak, dia tidak sanggup berhadapan. Kerana dia berada di posisi di pihak Nabi SAW dan ayahnya berada di pihak musyrikin. Ayahnya mengejarnya berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada ruangnya lagi untuk dia mengelak, untuk melarikan diri. Sehingga saat itu ayahnya mengangkat pedangnya untuk menetak dirinya, dia mempertahankan dirinya dan akhirnya dia membunuh ayahnya. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Allah kata, kamu tidak akan jumpa satu kaum yang mereka itu mencintai Allah dan juga Rasul melebihi daripada apa-apa pun di kalangan ibu bapa mereka, harta mereka dan dunia seluruh isinya. Hada man hadallah wa rasulih, kan ayat itu kan. Kamu tidak akan jumpa satu kaum. Allah refer kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bertembung saat itu, barulah di antara Allah dan juga Rasul boleh, itulah kancah peperangan. Tuan-tuan jangan salah faham ambil kisah ni. Tiba-tiba habis kuliah ni, kan ada kalangan mak ayah dia kafir, dia balik rumah, dia ambil pedang, pisau dipotong kepala mak ayahnya. Jangan salah faham tuan-tuan ya. Baru tadi sebelum kita kuliah kita cerita dia perlu berbuat baik. Melainkan dalam situasi peperangan, pertembungan di antara iman dan juga kafir, maka kita kena meletakkan keutamaan Allah dan juga Rasulnya. Tadi pun tengok Mus'ab kan, dia bersama dengan Nabi berhijrah, tapi bila dengar tentang maknya keluar rumah boykot kerana mungkin rindu pada anaknya, walaupun itu satu rekaan cerita yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, dia hampir terpedaya, hampir balik kerana concernnya pada mak dia, walaupun hanya seorang kafir. Dan lagi kalau mak kita lagi masih Muslim, sudah tentulah kita sentiasa akan berusaha untuk melakukan kebaikan padanya. Ya. Begitu juga kisahnya Nabi Allah Ibrahim AS. Ini dirakamkan dalam hadis yang sahih. Kan? Tuan-tuan tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahnya merupakan seorang pembuat patung berhala untuk rakyat Mesir. Kan? Buat patung berhala. Bukan di Mesir ya. Buat patung berhala di bumi Mesopotamia itu. Apa ni? Di Baghdad ataupun di Iraq pada waktu itu. Kan? Di Babylon. Dia membuat nama ayahnya, sebagai Nabi mengatakan nama ayahnya Azar. Membuat berhala yang besar. Dia menyeru ayahnya kepada keimanan, tapi tidak pernah memusuhi, buat berhala lagi. Sepatutnya kalau kita fikir ini, patut dibunuhlah ayahnya. Seorang yang membuat punca kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengoklah hadis saya cerita, ketika hari kiamat,
Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan ayahnya. Dia masih ingat ayahnya. Dan tidak adalah perkara yang paling menggembirakan bagi seorang anak apabila dapat menjumpai ayahnya dan membawa ayah ataupun emaknya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ayahnya dengan wajah yang berdebu di akhirat. Dia kata, "Ayah, sekarang ikutlah aku, ayah." Ayah kata, "Baiklah anakku, sekarang aku akan ikut kamu." Kemudian Allah menjawab, tidak ada lagi. Hari ini bukan hari untuk kamu menyesal untuk kali kamu mengikutnya. Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Ya Allah, kau telah berjanji kepadaku dulu, ya Allah. Engkau tidak akan mengecewakan. Engkau tidak akan mempermalukan aku di hadapan umat ini. Di mahsyar semua orang tengok, ya Allah. Adakah kau nak memisahkan seorang anak dengan ayahnya, ya Allah?" Allah jawab dalam Quran, kan? Sesungguhnya tidak, wahai Nabi Allah Ibrahim. Itu Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Sehingga lepas itu Allah kata, tengoklah ke bawah kakimu. Kemudian bukan Allah tidak hanya membenarkan Nabi Allah Ibrahim untuk memberi syafaat untuk ayahnya. Bahkan Allah telah menukarkan wajah ayahnya menjadi seekor dubuk, seekor hyena, seekor anjing hutan yang begitu buruk wajahnya. Kemudian diseret dan dicampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari itu sangat mendukacitakan bagi Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya dipisahkan daripadanya, bahkan dijelmakan, dirubahkan wajahnya menjadi seekor dubuk, seekor anjing hutan yang rupanya sangatlah huruf. Nak gambarkan apa? Apabila pertembungan di antara Allah dan juga Rasul, kamu mesti memilih Allah dan juga Rasul. Tetapi jangan kamu menyakiti ataupun kita melakukan kederhakaan kepada kedua bapa. Bahkan Nabi Ibrahim sampai di akhirat, walaupun ayahnya tidak mendengar seruannya di dunia, dia masih lagi menaruh keharapan, kecintaan kepada ayahnya, supaya dia boleh membela ayahnya. Kerana dulu ayat dalam Quran sebut, la yukhzi, ya Tuhanku, engkau jangan kecewakan, sakitkan aku, ya Allah, engkau telah berjanji. Tapi Allah kata, janji Allah itu ialah berkaitan dengan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, kata, ya Rasulullah, ayah aku dengan ayah engkau di mana? Mula dia tak jawab, Nabi tak jawab. Tapi dia ulang lagi, ya Rasulullah, aku dapat Islam, ayah aku dulu mati dalam keadaan kafir. Ayah aku dengan ayah engkau kat mana sekarang, Rasulullah? Nabi kata, ayah aku dengan ayah engkau dalam neraka sekarang. Nabi sendiri menyebutnya, walaupun sebagian ulama hadis ada yang mengatakan, ya Nabi sebut ayah itu merujuk pada bapa pakcik saudaranya, iaitu Abu Lahab. Tetapi sebagian ulama, majoriti ulama hadis lain mengatakan apa yang Nabi sebutkan itu merujuk pada ayahnya sendiri, iaitu Abdullah. Tetapi dengan pernyataan Nabi SAW ini tidak sedikit pun menjadikan kesalahfahaman kita bahawa adakah Nabi tidak menyayangi ayahnya, adakah Allah tidak mengampunkan ayah Nabi SAW. Bukan begitu, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami konteks yang benar dalam kita memahami bagaimana rahmat, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita bermuamalat dengan kedua ibu bapa kita. Dan sudah tentu muamalat Nabi SAW bukan hanya dengan keluarganya. Bahkan ketika awal dakwah diterima oleh Nabi, Nabi pertama kali menjeru saudara keluarganya. Bahkan Abu Lahab, pakcik Nabi, yang orang pertama yang memberikan kata-kata laknat kepada Rasulullah, Nabi menyeru dengan perkataan yang baik, wahai kaum keluargaku, percayakah kamu kalau aku katakan di belakang gunung ini ada satu musuh, kelompok manusia yang akan menyerang dan memusnahkan kamu? Semua mereka beriman. Muhammad, engkau tidak pernah berdusta, tidak pernah kami dengar engkau bercakap bohong, melainkan benar apa kau katakan itu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai keluargaku, aku Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah pakciknya sendiri yang menjawab dengan bahasa kesat, taballaka, celakalah engkau wahai Muhammad. Lihat, Nabi tidak pernah mencelakakan keluarganya, pakciknya, bahkan dia sayang. Hingga Allah sendiri yang membalas dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, maka celakalah bagi kedua tangan Abu Lahab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Sebab itu kita baca Quran, Allah kata, may yahdihi, sesiapa yang Allah telah memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka, tidaklah mereka itu akan disesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan sesiapa yang Allah sesatkan, tidak adalah petunjuk untuk dirinya. Siapa pun mereka,
bahkan dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, bahkan dalam kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dia menyeru keluarganya hampir 950 tahun. Bukan sesuatu tempoh yang sekejap, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tempoh yang lama. Bahkan bersama menaiki bahtera bersama Nabi Nuh AS itu sekitar, antara ulama sejarah mengatakan, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ataupun Kisah Sul Anbiya, sekitar 40 orang saja. Ketika Allah naikkan air yang keluar daripada bumi, yang turun daripada langit, anaknya berenang, masih lagi Nabi Nuh. Itu Nabi, bukan orang biasa. Nabi menyeru anaknya supaya naik. Anaknya kata, aku akan berenang ke arah bukit sana. Sejenak dia memperkatakan itu, Allah Ta'ala telah menghanyutkan dia, melemaskan dia. Siapakah kita? Siapakah kita untuk memberi petunjuk? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Ini jelas Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang engkau ingin berikan, ataupun siapa yang engkau sayang sekalipun. Kerana Allah lah yang memberi petunjuk. Sebab itu kalau kita berusaha, usaha kita itu mesti ada, yang disebut sebagai hidayatul irsyad. Sentiasa usaha. Sebut ulang-ulang kali, mak. Jom semayang, mak. Jom pakai tutup aurat, mak. Ulang-ulang. Dan sambil kita berdoa kepada Allah, yang akhirnya memberi petunjuk itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan ketika Nabi sayang Abu Talib, pakciknya, yang membela Nabi. Yang membela Nabi. Walaupun mereka minta pertukaran supaya digantikan lelaki lain, mereka nak bunuh Muhammad. Mereka buat macam-macam. Walaupun Abu Talib tak bela akidah Nabi, bela hanya tubuh jasad Nabi sahaja, tapi Nabi sayang. Sehingga di akhir hayatnya Nabi kata, ucapkanlah pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti aku bersaksi di hadapan Allah. Aku menjadi saksi. Engkau mengucapkan, walaupun mungkin kau tak sempat solat, kau tak sempat puasa, kau tak sempat jihad, kau ucapkan ini. Sebab ada hadis Nabi yang lain, sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syurga untuknya. Tetapi di sebelah Abu Talib, di sebelah katilnya, Abu Jahal mengungkapkan perkataan yang lebih simple daripada apa yang Nabi ucapkan. Dan itu lebih diterimanya. Wahai, dia kata, Abu Talib, engkau nak mempermalukan agama nenek moyang kita? Allahu Rabbi. Tengok, sesiapa yang Allah inginkan beri petunjuk, maka Allah berikan. Tetapi kerja, urusan kita mesti berterusan. Jangan kita serahkan, anak kau kenapa tak semayang? Lantaklah dia, nanti tunggulah hidayah Allah. Itu salah. Kan? Dia kata tak, saya dah suruh insyaAllah. Doakan lagi, saya akan suruh dia setiap kali. Saya akan bawa dia ke masjid. Tengok usaha, bukan suruh saja. Dan saya akan tunjukkan. Kadang-kadang hari ni, berlaku apa yang masalahnya lambat untuk kita melakukan perubahan kerana kita sendiri yang tidak melakukannya. Kita menyuruh mungkin sebagai anak kita untuk solat ataupun menutup aurat, sedangkan aurat kita belum sempurna. Ataupun kita juga tidak melakukan solat, kita hanya menyuruhnya. Kerana mungkin banyak orang hari ini, anak-anak terutamanya, dia bukan hanya mendengar. Hari ni kan ada orang kata budak ni visualize-nya, kinestetiknya macam-macam lah. Kan ada orang belajar tentang bagaimana kaedah mendekati manusia ni. Anak-anak kita ni banyak dia melihat. Bila bercakapan ibu dan ayahnya, kena tengok, kerasan tak tuan-tuan? Kalau dah tengok ada anak bercakap dengan bahasa, na'udzubillah min zalik. Daripada mana ni perkataan yang keluar ni? Kalau tak bukan dengan kawan-kawannya, sudah tentu daripada rumahnya. Perkataan ni yang penuh dengan makian, carutan, na'udzubillah. Kalau di rumahnya, perkataan dan gelaran yang diberikan, sapaan dengan dimulakan dengan salam, ucapan yang baik. Pepatah Melayu mengatakan, kemanakah kalau tidak tumpahnya kuah, kalau tak ke nasi, kan? Dia bukan hanya fizikal, bukan hanya muka, muka ayah, hidung mak, mulut kakak, bukan. Badan atuknya, bukan. Ia juga meliputi tentang akhlak. Meliputi juga tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak siapa ni? Orang kata, Masya Allah, memang betul. Mak ayahnya bicaranya baik, melazimi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya. Setelah itulah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Para sahabat yang dijaminkan syurga, termasuk Abu Ubaidah, Talhah Ubaidillah, kan? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang pemuda selain pada 4 khilafah tadi. Okey, tak apa, Cik Rohimi, silakan. Saya faham, Jazakallah khair. Terima kasih yang menyertai kami. Menunjukkan apa? Nabi mengajarkan akhlak yang sempurna. Dan di antara keberkesanan dakwah itu ialah dengan kita mencontohkan. Nabi SAW menyuruh para sahabat dan Nabi merupakan orang yang memulainya. Bahkan
berterusan melakukannya. Sebab itulah keberkesannya menjadi orang yang baik. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff Allah kata, sangat besarlah kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada manusia yang menyuruh sesuatu perkara kebaikan sedangkan dia tidak mengikutinya ataupun melakukannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Saya minta doa tuan-tuan juga untuk diri saya. Di saat saya menyampaikan perkara ini, sudah tentulah telinga saya yang paling hampir dengan mulut yang saya bicarakan. Menjadikan saya lah orang yang mempunyai kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kebaikan ataupun perkara yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengajian kita pada hari ini, bayangkan bagaimana seorang ibu bapa yang musyrik, yang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk melakukan kebaikan kepadanya. Melakukan kebaikan kepadanya. Dan kita telah perhalusi bagaimana kisah-kisah tadi sahabat yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan kisah-kisah para anbiya yang lainnya. Apabila dan juga para sahabat Nabi, kisah Abu Ubaidah al-Jarrah, tentang kisah Mus'ab dengan ibunya dan banyak lagi. Apabila mereka menjadikan keutamaan iman kepada Allah itu lebih utama, tetapi tidak menjadikan alasan untuk mereka berlaku mungkar, ingkar ataupun derhaka terhadap kedua ibu bapa mereka. Sentiasa melakukan kebaikan. Sentiasa melakukan perkara yang taat bagaimana tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya. Lihat sebagai yang terakhir mungkin penutupnya. Telah mengkhabar kepada kami Al-Humaidi, saya baca terus sampai akhir. Asma' binti Abu Bakar berkata, satu ketika ibu aku yang musyrik mendatangi aku. Pada masa Nabi, pada masa yang sama Nabi dengan perasaan tidak senang. Lalu aku tanya beliau, apakah boleh menyambung silaturahim dengannya? Dia menjawab, ya. Ibnu Uyainah berkata, ketika itu Allah kemudian menurunkan ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Turun ayat Allah surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan buat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama, kan? Sebelum tu dia kata Nabi macam tak senang je, dia kata ibuku datang, ibuku ni orang musyrik, tapi bila mana boleh tak aku nak bersilaturahim dengan keluarga ni, silaturahim, ya, dengan orang bukan keluarga barulah ukhuwah, berukhuwah. Salah hari ni kalau kata ustaz saya nak melawat kawan saya ni kerana nak merapatkan silaturahim. Silaturahim hanya dengan keluarga, silaturahim. Tapi bila mana dia kata turunnya ayat ini la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, itu mak kita tidak memerangi kita, tidak memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata teruskan, jangan kerana kita beriman, kita ada Islam, mak kita kafir, maka kita membutuhkan silaturahim. Tidak, kan? Ramai kita tengok hari ni. Kalau kita tengok sebagai panduan hari ni, tuan-tuan tengok Firdaus Wong, mak dia dah masuk Islam kan, pergi Mekah dah beberapa tahun lepas kan, tengok usaha berterusan, dah lama dah dia masuk Islam. Begitu juga dengan kisahnya Farid Ravi. Itu dua kisah yang mudah kita tengok kat Malaysia ni, yang mana contoh, tak perlu mungkin kita nak imbau jauh-jauh kan. Kisah di Malaysia, Firdaus Wong dan juga Farid Ravi Abdullah, seorang India, seorang Cina kan, yang betul taat, kuat dengan agamanya. Bila mana masuk, bahkan kisah Farid Ravi itu sampai kepalanya ditetap oleh abangnya sendiri. Kita tengok kisahnya sendiri kan. Bagaimana tabahnya, bagaimana dia dakwah berterusan berbuat baik, akhirnya lihat bagaimana abangnya sendiri yang pernah memusuhinya, yang menetak kepalanya dengan pisau, akhirnya mengucap kalimah la ilaha illallah. Walhal mungkin itulah dendam, kejahatan yang tidak akan dilupakan, kan? Tapi bagaimana lihat Firdaus Wong kan, berulang melakukan kebaikan, akhirnya bukan sekadar Islam, bahkan bawa pergi umrah kan. Bahkan baru-baru ni, sekarang ni Sabri Yunus saya difahamkan dengan isterinya Elizabeth Tan kan, sedang menunaikan umrah kan. Siapa sangka seorang wanita yang sudah pun zamannya pimai-pimai tantu sudah habis kan, sudah berpencin daripada berlakon, sudah tentu kita mungkin dia akan berada terus dalam keadaan kafir sebegitu rupa. Tapi bagaimana Allah nak berikan hidayah kepada siapa yang dikenakinya? May yahdillahu fa mudhillalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah, tidak boleh sesatkan dia. Sebaliknya juga, sesiapa yang Allah ingin sesatkan dia, bahkan kita sendiri pun yang sedang beriman, kita minta jauh daripada Allah. Sekiranya Allah ingin sesatkan kita, jika Allah kehendaki, Allah itu akan disesatkan. Tak siapa yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap solat kita 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah mudah-mudahan walaupun dalam solat kita minta yang mungkin kita lalaikan, abaikan, mungkin kita tidak fahami. Ingatlah, kita sentiasa mendambakan petunjuk, kita sentiasa mengharapkan guideline, kan? Naungan, rahmat, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan kita supaya kita tidak terjerumus ke jalan yang sesat dan juga yang menjauhkan kita daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pun berada di penghujung kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita berhenti di poin yang ke-25 ini. InsyaAllah di kelapangan masa yang akan datang kita boleh menyambung kuliah kita yang berikutnya pada poin yang ke-26 nanti insyaAllah. Tolong ingatkan saya. Cuma sebelum tu saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikut jadual pilihan untuk bulan ini masih ada satu tarikh yang lain, tak saya pada minggu depan ya. Tapi saya nak mohon maaf banyak-banyak pada bonda terutamanya yang menghubungi saya ataupun Puan Non. InsyaAllah bermula Sabtu ini saya akan berangkat semula ke luar negara termasuk ke Mekah untuk bersama dengan jemaah. Doakan untuk kami. Jadi saya minta keuzuran untuk tidak dapat berkuliah pada kuliah hujung bulan ataupun satu kali lagi pada bulan ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat bertemu semula pada tahun depan, tahun Masihi ya. Seolah-olah macam lama lagi kan. Dia lebih kurang 2 minggu lagi lah sebenarnya. Jadi saya mohon doa kebaikan daripada tuan-tuan semua supaya sebanyak selamat perjalanan pergi dan balik dan ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga tolong ingatkan juga untuk saya sentiasa mendoakan kebaikan untuk para jemaah di sini. Semoga kita sentiasa berada dalam kebaikan petunjuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi saya kira saya setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Asbiyah tu berkongsi ilmu berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua yang musyrik ini. Di mana taat seseorang anak itu kepada ibu bapanya yang musyrik adalah dalam perkara kebaikan dan perkara yang tidak memudaratkan. Sebenarnya itu anak-anak dan ahli keluarga sendiri adalah secara asasnya menjadi kewajipan utama bagi seorang anak adalah untuk berbuat baik, berbakti, mentaati kedua ibu bapanya dalam perkara yang baik serta bertanggungjawab menjaga mereka apabila meniti usia yang dah tua ya. Dan Ustaz, semoga urusan Ustaz dipermudahkan dunia dan akhirat. Dan doakan Ustaz kat sana baik-baik saja. Dan moga kita dapat bersua lagi Ustaz, insyaAllah. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan terima kasih sekali lagi pada semua yang mendoakan. Terima kasih kembali sehingga kita berjumpa insya-Allah. Wallahu Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.